Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung bab berikut ni. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Fadlu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kelebihan Ali bin Abi Talib. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زير بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. Ini bab ataupun fasal berhubung dengan kelebihan Ali bin Abi Talib. Jadi sebelum daripada ni Imam Ibnu Majah menyebut kelebihan Sayyidina Uthman, kemudian barulah disebutkan kelebihan Ali. Ini mengambil kira beberapa faktor. Yang pertama dari segi tertib khilafah, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh Umar, kemudian Uthman, kemudian barulah Ali bin Abi Talib. Maknanya disepakati oleh ulama hadis bahawa berdasarkan kepada tertib siapa dulu menjadi khalifah, itu menggambarkan kehendak Allah Ta'ala ataupun kemuliaan para sahabat di sisi Allah Ta'ala dengan tertib seperti ini. Tertib siapa dulu yang menjadi khalifah sesudah daripada Nabi SAW. Perkara yang kedua yang diambil kira juga ialah disebutkan Ali lepas daripada Uthman. Maknanya di sini lebih Uthman daripada Ali. Dari segi Uthman ini berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi SAW. Sehingga mati isteri yang kedua Uthman itu, Nabi bersabda, sekiranya aku ada lagi anak perempuan, aku akan kahwinkan dengan Uthman itu. Jadi Sayyidina Ali hanya berkahwin dengan Fatimah, tetapi Uthman berkahwin dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa kelebihan Uthman itu, ini menggambarkan, menunjukkan kepada kita bahawa Uthman itu lebih daripada Sayyidina Ali. Itu yang kita dapat lihat dalam kebanyakan kitab-kitab hadis akan menyebut fadail ataupun manaqib Uthman terlebih dahulu sebelum daripada Ali. Walau bagaimanapun ada juga di kalangan ulama ataupun perawi hadis yang mendahulukan Ali daripada Uthman, dan mereka ini dikira sebagai golongan Syiah Mufaddilah. Golongan Syiah yang lebih mengutamakan Ali berbanding dengan Uthman. Maknanya bagi mereka Ali lebih daripada Uthman. Hanya setakat itu sahaja. Maknanya Ali lebih daripada Uthman tanpa mencela, tanpa mengkafirkan Sayyidina Uthman. Kalau siapa telah mengkafirkan Uthman itu dikira sebagai ghulu fi rafidah, golongan yang melampau dalam menolak sahabat-sahabat selain daripada Sayyidina Ali. Kemudian nama Sayyidina Ali ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi al-Hashimi. Nama Abu Talib itu Abdul Manaf lah. Abdul Manaf. Ibu beliau ni Fatimah binti Asad bin Hashim. Beliau digelar Abul Hasan.
Abu Hasan. Maknanya anak dia tu yang bernama Hasan. Dan anaknya bernama Hasan, tetapi gelaran panggilan manja kepada Sayyidina Ali ni Abu Turab. Abu Turab. Sebab dia banyak duduk di atas lantai. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan dibesarkan di bawah pemeliharaan Rasulullah SAW serta isteri beliau yang mulia. Kalau kita baca dalam kitab Ma'arif oleh Ibnu Qutaibah, dia menyebut bahawa Abu Talib ni dia bukanlah orang yang kaya. Walaupun Abdul Muttalib orang kaya, Abu Talib tidak. Disebutkan Abu Talib ni dia tempang, kecoh. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW ni berada di rumah Abu Talib ni, dia banyak berdikari, dia tidak menumpai atas belah kasih daripada bapa saudaranya, kerana bapa saudaranya ni orang susah juga. Sebab itulah Nabi dalam riwayat menyebut Nabi pergi ambil upah pewa kambing apa semua tu. Kalaulah pok saudara dia ni kaya, tak perlu dia bekerja seperti itu. Sehingga Sayyidina Ali ni pun di bawah jagaan Nabi SAW. Beliau lah orang pertama di kalangan kanak-kanak yang menerima Islam. Para sahabat memberi bai'ah supaya setia kepadanya selepas syahidnya Uthman bin Affan. Beliau syahid pada tahun 40 Hijrah pada usia 60 tahun. Bukan Uthman tu hak syahid tu. Hak syahid tu Ali tu. Dia ada bercanggah sini. Bawah tu 63, ni 60. Tak apalah. Pada zaman beliau berlaku dua peperangan dahsyat. Maknanya selepas daripada Ali selepas daripada Sayyidina Uthman mati syahid, maka banyak berlaku peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar. Antaranya peperangan Jamal dan Siffin. Jamal dulu baru Siffin. Yang menyebabkan beribu-ribu orang Islam terbunuh sebagai syahid. Peperangan ini merupakan hasil kesilapan ijtihad. Akibat daripada kesilapan ijtihad, bukan kesalahan sengaja. Selepas kesyahidan beliau melalui perjanjian damai antara Sayyidina Hasan, anak dia, dan Sayyidina Muawiyah, suasana perpaduan dalam kalangan umat Islam kembali pulih dan menjadi lebih baik. Maka berlakulah yang dipanggil sebagai Amul Jamaah. Amul Jamaah ni tahun perpaduan. Antara sifat peribadi Sayyidina Ali yang mulia ni, Sayyidina Ali adalah seorang yang lelaki yang kuat, berani, bertubuh sedang, dan ada bidang tangan dan lengan yang kuat, tegak. Tapi kalau mengikut gambar report Syiah, dia buat Sayyidina Ali ni pendek, nendok. Kalau kita tengok dalam poster, orang Syiah ni dia ada poster, man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Siapa-siapa yang aku ni jadi kekasih dia, man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Siapa-siapa yang anggap aku ni sebagai kasih dia, maka Ali tu kasih dia juga. Maknanya aku telah lantik Ali ni sebagai kekasih aku. Jadi orang Syiah kata pengganti aku lah. Jadi dia buat satu poster, dia panggil Eid Ghadir. Jadi dia buat gambar seorang lelaki yang tinggi pegang seorang lelaki yang lebih rendah. Lepas tu gempar sikit. Dia kata Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali. Sebab orang pegang tu, dia buat gambar Nabi. Cuma dia tak buh wajah lah. Orang Nabi tu, orang Sayyidina Ali buh wajah setengah tu. Jadi itu benda karut Syiah. Dia berani lukis rupa Nabi. Walaupun tak ada wajah. Wajah beliau bersinar, berkulit cerah, bermata besar dan berwajah ceria. Beliau mempunyai penampilan yang sangat menarik dan penuh wibawa. Maksudnya sesuailah dia tu sebagai pemegang pedang Zulfiqar. Malahan beliau memiliki ketukan dan kebijaksanaan luar biasa. Mana dia sebagai hakim. Sayyidina Ali ni terkenal sebagai hakim yang bijaksana, banyak menyelesaikan kes. Cuma masalahnya, orang-orang yang mengambil riwayat daripada Sayyidina Ali ni telah merosakkan ilmu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Walau bagaimanapun, Syekh Tibi ada sebut bahawa hadis-hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali banyak. Banyak tu sebab apa? Sebab ulama giat meriwayatkan hadis, cuba cari hadis-hadis kelebihan Sayyidina Ali ni kerana nak mengimbangi banyak hadis-hadis maudhu' yang direka atas nama Sayyidina Ali.
Maka dengan sebab itulah Imam Nasa'i dia ada kitab Fadail Ali. Walaupun ada orang cuba tuduh orang cuba tuduh Imam Nasa'i ini sebagai penyokong ahli bait, sebenarnya tidak. Dia seperti ahli sunnah yang lain, memberi kedudukan yang sewajarnya kepada setiap para sahabat, oleh kerana satu pihak yang mencela Sayyidina Ali yang dikenali sebagai golongan Nawasib, satu pihak daripada orang yang mendakwa suku Sayyidina Ali yang mereka-reka hadis atas nama Sayyidina Ali, maka maka Imam Nasa'i giat menulis satu juzuk tentang kelebihan Sayyidina Ali. Jadi sikap Ahlussunnah lagu itulah. Bila ada hadis-hadis tentang kelebihan sahabat, kita kena riwayatkan. Tak kira lah. Walaupun orang Syiah suka ke, orang Syiah tak suka ke, golongan Nawasib suka ataupun tidak suka. Tapi bila sabit dengan sanad yang sahih daripada Nabi tentang kelebihan sahabat-sahabat Nabi ni, kita bertanggungjawab untuk meriwayatkannya. Dalam usia 63 tahun, ni ada kontradik, kena cek balik lah. Beliau telah syahid pada hari Jumaat 9 Ramadan 40 Hijrah kerana diserang dengan pedang beracun oleh Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi, seorang daripada kabilah Bani Murad yang berasal dari Yaman, yang merupakan salah seorang anggota kumpulan Khawarij. Jadi hak bunuh Sayyidina Ali adalah pokok Khawarij. Khawarij ni mana keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali selepas peristiwa tahkim dalam peperangan Siffin. Jadi Damon ini dia bantah Sayyidina Ali, tak suka pada Sayyidina Ali kerana tunduk kepada perjanjian ni. Tempoh khilafah beliau berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Kemudian tentang keluarga Sayyidina Ali itu boleh baca lah. Cuma disebutkan di sini, beliau menjadi menantu Nabi SAW, dan selama mana beliau menjadi menantu kepada Nabi berkahwin dengan Fatimah itu, beliau tidak memadukan Fatimah dengan mana-mana wanita lain. Sebab ada cerita beliau nak berkahwin dengan anak Abu Jahal. Jadi Nabi sindir pada dia. Nabi menyebut tentang sahabat yang bernama Al-As dah. Menantu Nabi seorang lagi, Al-As, isteri suami kepada Zainab. Jadi walaupun Al-As ni dia berpisah dengan Zainab, dia tak mari. Dia berpisah dengan Zainab sebab Zainab berhijrah kepada Nabi. Dia ni balik ke Madinah, ke Mekah lepas daripada satu peperangan di Tawar tu. Zainab tembuh dengan kalung pemberian Khadijah. Jadi Al-As ni dia balik ke Mekah, dan selama dia berpisah dengan Zainab tu dia tidak berkahwin. Sehinggalah dia berhijrah pada Nabi ke Madinah, memeluk Islam. Nabi mengembalikan perkahwinan mereka berdua. Mana nak ceritanya dia ni setia kepada anak Nabi SAW, iaitu Zainab, dengan tidak berkahwin. Maka dengan sebab itulah Sayyidina Ali pun tidak berkahwin selama mana Fatimah tu hidup. Kemudian lepas daripada Fatimah tu meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali berkahwin dengan beberapa wanita. Disebutkan di sini seramai 7 orang wanita. Bukan serentak tetapi mengikut masa yang berbeza-beza lah. Jadi hadis yang pertama ni, hadis 114. Riwayat daripada Zir bin Hubais daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi yang ummi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku bahawa tidak mencintaiku melainkan orang yang beriman dan tidak membenciku melainkan orang munafik. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebut satu indikator, satu petanda, satu tanda aras keimanan seseorang itu kepada Allah SWT dilihat kepada dia mencintai Sayyidina Ali. Kalau dia kasih pada Sayyidina Ali, berarti dia kasih pada Nabi. Tanda dia seorang yang beriman. Kalau dia benci pada Sayyidina Ali, berarti dia seorang munafik yang benci kepada Islam. Jadi hal ini sebenarnya bersama-sama dengan hadis satu lain, seperti mana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, iaitu hubul ansar minal iman. Kasih kepada ansar tu sebagai daripada iman. Maknanya nak menyebut pada kita bahawa kasih kepada sahabat ansar ke, kasih kepada Sayyidina Ali ke, ataupun kasih kepada mana-mana sahabat, tak kira
Muhajirin dan Ansar. Itu tanda iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda iman kasih kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab agama ni dia mari melalui para sahabat yang telah berjuang sekian lama menegakkan Islam, mempertahankan Islam, menyebarkan Islam. Maka setiap sahabat itu ada jasa besar dalam agama, maka kena mengasihi sahabat. Terutamanya sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Nombor 9 ni 960. Sesiapa yang mengenali betapa dekatnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW. Maknanya Sayyidina Ali ni adalah sepupu Nabi. Nabi didik, Nabi pera sejak daripada kecil lagi. Dah. Dan Nabi kasih kepadanya. Mana Nabi menjadikan dia tu sebagai menantu dia. Serta mengetahui jasa-jasa beliau dalam menegakkan Islam. Kemudian dia kasih kepadanya. Semuanya itu adalah tanda kebenaran imannya dan kejujuran Islamnya. Qomah tu semuanya itu, maka semuanya itu. Maknanya kasih kepada Ali ni menjadi tanda kepada iman, bukan semata-mata batas tubuh Sayyidina Ali, tetapi dilihat kepada banyak sudut. Dilihat kepada Nabi sayang pada dia, jadi menantu Nabi, sepupu Nabi, anak Nabi pera, kanak-kanak yang Nabi pera, jadi menantu Nabi. Lepas tu banyak jasa pada Islam. Maknanya orang yang seperti ni, kalau orang tu tak suka, benci, maknanya orang ada masalah dalam hati dia, orang munafik. Jadi kasih kepada Sayyidina Ali, samalah juga kasih kepada mana-mana sahabat adalah tanda keislaman, tanda keimanan. As-Sindi berkata, As-Sindi ni hak buat hasiah-hasiah bagi kitab Sunan Sittah. Dia ada hasiah Sindi ala Al-Bukhari, ala Muslim, ala Tirmizi, ala Abi Daud, ada tak pasti. Ala Ibni Majah, ala Nasai, dan satu lagi hasiah Sindi ala Musnad Ahmad. Maksud kasih ialah kasih yang selayaknya, bukan secara melampau. Ini kerana melebihi daripada hak, tidak dituntut sama sekali. Dan tidak menjadi tanda keimanan. Manakala terlampau kasih telajak saya, boleh membawa kepada kekufuran dan kezaliman. Ini kerana satu kaum telah terkeluar dari iman dengan sebab melampau dalam mencintai Nabi Isa AS. Sehingga dia kata Isa ni anak Tuhan. Kufur lah. Jadi saya kita kepada Sayyidina Ali ni, mana selayak dengan kedudukan Sayyidina Ali sebagai salah seorang daripada sahabat, salah seorang daripada orang yang rapat dengan Nabi, yang menjadi ahli keluarga Nabi, dan tidak menaikkan darjat sehingga kita mengenepikan sahabat-sahabat yang lain. Seperti golongan Syiah ni, bila dia terlampau kasih kepada Sayyidina Ali, mereka tuduh Sayyidina Ali ni telah dizalimi oleh Abu Bakar, Umar, telah dizalimi oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga beliau yang dikatakan sebagai pengganti Nabi ni telah dinafikan hak dia. Padahal tidak. Padahal tidak. Jadi kasih kita kepada Sayyidina Ali ni berikut yang selayaknya dengan kedudukannya, dengan tidak hulu, dengan tidak melampau. Jadi gapo-gapo ni dia kena kasih, kena buat seperti mana yang dituntut lah. Jadi jangan jadi macam Kristian. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Janganlah kamu melampau mengagungkan Isa ni, puji lebih-lebih Isa ni. Janganlah kamu melebih-lebih puji aku ni. Seperti mana orang Nasara telah terlampau puji Nabi Isa. Jadi Nabi sendiri pun kita tidak boleh angkat dengan terlampau tinggi, dengan kita kata Nabi Muhammad ni dengan Allah Ta'ala. Allah Muhammad tak cerah, tak tanggap. Itu akidah kufur. Mengatakan Allah dengan Nabi ni tak cerah, tak tanggap. Sedangkan Rasulullah SAW itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah Ta'ala dan utusannya. Maka sebab itulah orang yang faham tentang perkara tauhid ni, dia tahu berselindung di sebalik Allah Muhammad tu ada benda berselindung. Faham apa ni?
Faham hulul. Faham yang mengatakan Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Dia ada. Kita tak ngaji, kita tak jumpa. Tapi orang ngaji, dia jumpa lah. Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Seperti mana pokok batiniah kata, Kul huwallahu ahad tu, Kul. Kul huwa Muhammad. Allah. Ahad. Sedangkan Allah khaliq, Muhammad tu makhluk. Allah ma'bud, Muhammad tu abid. Jadi kata Sayyidina Ali, Nabi yang ummi, itulah pesan kepada aku. Mana sebagai tanda lah. Maknanya kamu akan berhadapan dengan golongan yang melampau. Cinta kepada aku dan golongan yang melampau dalam membenci aku. Di sini Sayyidina Ali kata An-Nabil Ummi. Nabi Ummi ni maknanya disebutkan oleh Sayyidina Ali ni sebagai apa ni? Pujian lah. Nabi Ummi ni sebagai satu gelaran pujian. Jadi bila kata gelaran pujian ni, maka kita nak terjemah sebagai Nabi yang buta huruf pada nisbah pada mak. Mana mak tu bila melahirkan anak, anak dia tu dalam keadaan tak tahu sesuatu pun. Tak pandai baca, tak pandai nulis. Jadi itu tafsir yang umum dipakai untuk membuktikan bahawa Nabi ni tidak reka segi Quran. Maka sebab itulah ulama sepakat. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa, majoriti ulama mengatakan bahawa Nabi ni tak boleh membaca, tak boleh menulis ni sebagai mukjizat Quran. Mukjizat Quran. Sebab kalau Nabi pandai nulis, pandai baca, orang akan kata Nabi ni tulis Quran sendiri. Jadi di sisi jumhur, Nabi Ummi ni dikira sebagai pujian lah. Sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Bahawa kalau Nabi boleh tulis, boleh menulis, maknanya Nabi ada kemungkinan pandai tulis Quran. Maka Quran tidak jadi daripada Allah Ta'ala, jadi tulisan Nabi. Jadi untuk membuktikan bahawa Quran ni daripada Allah Ta'ala, tidak daripada Nabi, maka ulama menerima Ummi ni dengan mana Nabi buta huruf. Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Sebab kalau pandai menulis, izan lartabal mubtilun. Tentu orang sesat akan meragui kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran. Tetapi Nabi Ummi ni hak sebenarnya disebutkan dalam surah Al-A'raf dalam konteks Allah Ta'ala nak puji Nabi. Nak puji Nabi, mana bila nak puji, buta huruf ni bukan satu sifat yang terpuji. Sifat hak kurang. Sebab tak pandai baca, tak pandai menulis ni adalah sifat yang tidak boleh kita nak anggap sebagai terpuji. Begitu juga kebenaran Al-Quran daripada Allah Ta'ala tu dia tidak ada kaitan dengan Nabi boleh baca, tak boleh baca. Seperti kata Al-Baji, Nabi hak buta huruf ni hanya pada ketika sebelum jadi Nabi. Bila terima Quran, jadi Nabi boleh baca, boleh menulis. Itu kata Al-Baji. Abul Walid Al-Baji. Abul Walid Al-Baji kata Nabi ni boleh membaca, boleh menulis selepas daripada terima Quran. Sebab dengan cara terima Al-Quran, belajar Al-Quran, diajar oleh Jibril, maka Nabi dapat membaca, Nabi dapat menulis. Kebenaran Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala sebagai kalam Allah Ta'ala, dia tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Nabi. Kedudukan Nabi sama ada boleh baca ataupun tidak boleh membaca. Nombor 965 ni, Nabi yang Ummi itu Nabi yang disebutkan kepada Ummul Qura. Ditunzira Ummul Qura wa man haulaha. Itu kalau kita baca dalam surah Syura. Dalam surah Syura, dalam surah Al-An'am ada menyebut bahawa Nabi SAW itu diutuskan kepada Ummul Qura. Jadi Nabi itu orang Ummul Qura, orang Mekah. Samalah juga dalam surah Jumaat, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutuskan seorang rasul untuk ummiyin, dari kalangan ummiyin, mana dari kalangan orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah tu dikatakan sebagai ummiyin. Sebab Mekah tu adalah Ummul Qura, maka bila buat nisbah jadi ummiyin. Jadi nisbah kepada Ummul Qura, Mekah Mukarramah yang merupakan kota yang terdapat Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang mana Kaabah ataupun Mekah ni menjadi masabatan linnas, tempat tumpuan semua manusia. Jadi penisbahan ini maknanya nisbah ummiyin ataupun Ummul Qura ni kepada penduduk
Mekah yang sekian lama tidak diutuskan Nabi. Lituzira qauman ma atahum min nadhir. Dan tidak diturunkan kitab kepada mereka. Berbeza dengan keturunan Nabi Ishak ni. Ada kitab. Ada sentiasa ada kitab kepada mereka. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab-kitab lain. Kemudian ada kitab Injil kepada Nabi Isa. Maknanya, Demotu tu maknanya Bani Israel sentiasa ada kitab-kitab. Manakala Bani Ismail ni tak ada kitab. Oleh itu, satu rahmat Allah yang agung apabila penduduk Mekah menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sebagai rasul yang terakhir. Jadi sebab itulah ummi itu maknanya nisbah untuk mengangkat, untuk memuliakan. Maka nisbah kepada Mekah yang mulia. Mekah yang mendapat rahmat Allah Ta'ala yang besar kerana kedatangan Nabi itu. Cuma kalau kita terima juga ummi ini, mana Nabi tidak menulis berdasarkan pada riwayat lain yang menyebut nahnu ummatun ummiyah la naktub. Kita adalah umat ia tak pandai, kita adalah umat ia ummiyah. Maknanya umat ummi tak pandai menulis, tak pandai mengira ni. Kalau kita terima tidak pandai menulis ini, maka ia bermaksud baginda tidak menyalin mana-mana kitab sebelum baginda. Maknanya orang Arab Mekah ni dia tak salin kitab, mana tidak tulis kitab tu maknanya bukan kata tak nulis langsung. Tulis. Tak. Lepas tu kalau ngiga, demo ni nego, tak kira lah. Dia tahu catatan surat nego tu. Lepas tu banyak surat kan. Surat hak pemulauan Nabi dengan Bani Hashim tu tak boleh nikah, tak boleh jual beli ke apa. Ya, ada surat belakang tu. Surat tu maknanya kalau orang Mekah tak pandai baca, tepek buat apa. Mana pandai baca. Jadi maksud tak pandai baca, tak pandai menulis ni, maknanya tidak membaca kitab-kitab yang terdahulu. Sebablah kita kata di sini, jika diterima bahawa tidak menulis, baginda tidak menulis ni, ataupun orang Arab tidak menulis ni, maka ia bermaksud baginda tidak menyalin mana-mana kitab sebelum baginda, sebagaimana lazimnya orang Arab yang memeluk Kristian akan menyalin kitab Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab, seperti yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal. Maknanya orang Arab tu sendiri, kalau dia hanya pegang dengan jahiliah dia, mana dia hanya turut tradisi nenek moyang mereka. Tapi kalau Arab tu cari agama lain, seperti Waraqah bin Naufal ni, dia pilih agama Kristian, sebaik saja dia jadi Kristian. Kitab Taurat yang dia belajar, kitab Injil dia belajar tu, dia terjemah salin ke dalam bahasa Arab. Jadi hadis kita umat yang tidak menulis ni, mana tidak menulis kitab. Kena tahu lagu tu. Kita umat yang tidak menulis, mana tidak menulis kitab suci. Kita tak salin kitab Bani Israel tu, Taurat, Injil kita tak salin. Kalau kata tidak kira, mana kita tidak kira nasib kita berdasarkan kepada kedudukan bita-bita. Tak kira nasib lagu tu. Maknanya kita tak pakai kalender. Hitungan nasib seperti mana orang-orang Farsi. Orang Farsi ni dia ada takwim dia. Takwim dia tu, kalender dia tu untuk menentukan hari Maulid buat tu, hari Maulid buat ni, hari tak Maulid. Bacalah. Orang Syiah sekarang ni pun dia ada takwim dia. Cukup 360 hari tu penuh dengan aktiviti-aktiviti hak boleh buat atau tak boleh buat. Kalau dulu nak download tu kena bayar tu. Dia ada, tak tahulah, kita pun lama tak cek. Nama pun tak ingat tu. Takwim Syiah. Ada sampel dia tunjuk tu. Hari ni boleh nikah, hari ni tak boleh nikah. Hari ni boleh nego, tak boleh nego. Hari ni boleh musafir, tak boleh musafir. Ada. Masih lagi dipercayai oleh golongan Syiah. Maknanya benda tu kira mereka, hak mereka warisi daripada Farsi. Maknanya orang Arab ni, dia tidak meniru tradisi Rom, maknanya salin kitab orang-orang Rom, orang Kristian, yang mana mereka ada Taurat dan Injil, dan mereka tidak kira kalender
itu dengan nasib seperti mana Farsi. Maknanya orang Arab ni pure, Arab dia. Maknanya jahiliah dia pun, dia tidak terpengaruh dengan benda luar daripada Arab mereka. Jadi itu berbahasa tentang Nabi Ummi lah. Kalau nak tengok Nabi boleh baca tak boleh baca ni, Maulana bahas dalam kitab. Dalam Kitabul Wahyi tu panjang. Sebab Nabi, kalau kata Nabi tak pandai baca, tak pandai ngigo, Nabi gini nego lagu mana? Nego lagu mana kalau tak pandai ngigo? Gak nego tu nego besar. Kalau nego kecil-kecil ni pada nego Mekah ya. Tapi bila pergi sampai ke Syam, maknanya nego besar tu. Jadi hukum pusaka, hukum ni, kira zakat. Nak bila utah berapa semua tak kira tak boleh kira. Orang Arab tu sendiri dia dengan sebelah tangan dia boleh kira sampai 100. Kedudukan jari tu. Jadi tak kira tak boleh baca, tak boleh kira. Jadi sebab itulah perlu kita tahu tidak boleh menulis ni, tidak menulis mana-mana kitab. Jadi Al-Baji tafsir ayat wa ma kunta tatlu min qabli min kitab wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu tidak tulis sebelum pada ni Muhammad. Kamu sebelum daripada ni, kamu sebelum daripada terima Al-Quran ni tidak pernah membaca mana-mana kitab dan tidak pernah menyalin dengan tangan kanan kamu ni mana-mana kitab. Maknanya Nabi tak pernah buka Taurat, Injil, sehingga Nabi boleh tulis cipta jadi Quran ada. Jadi Nabi itu sendiri tak pernah mempelajari Taurat maupun Injil. Jadi kalau kata Nabi pernah baca Taurat, Injil, maknanya Warakah kata tak baca. Dah. Bahawa hak mari pada kamu ni Jibril seperti mana mari pada Nabi Musa. Kemudian pedoman yang dapat kita ambil daripada hadis ni, khidmat dan pembelaan Islam yang diberikan oleh para sahabat senior. Mana sahabat kibarus sahabah. Sahabat as-sabiqun al-awwalu ni, dalam istilah bahasa Arab dia panggil kibarus sahabah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'abi, Abi Waqqas, Abu Ubaidah ni 10 sahabat yang diam di syurga ni, tiada tolak bandingnya. Oleh sebab itulah sesiapa yang mencintai Islam akan mencintai dan menghormati mereka. Manakala musuh-musuh Islam sentiasa membenci mereka. Jadi ada sama lah. Pok Khawarij dia benci pada Sayyidina Ali, dia benci kepada Hasan, dia benci kepada Muawiyah. Dia berontak belakang. Popok Syiah ni pula dia benci kepada Abu Bakar, Umar, benci kepada Bani Umayyah. Popok Nawasib ni pula, popok benci Sayyidina Ali ni, dia lebih memuja popok Bani Umayyah. Jadi ada sama. Orang firqah yang sesat ni akan sentiasa ada masalah dengan sahabat. Kadang ulama besar pun ada bermasalah dengan sahabat. Sehingga mereka menafikan kelebihan Abu Bakar dan Umar mengatasi sahabat-sahabat lain. Dia kata ada dia anggap sebagai ulama besar jugalah dalam hadis ni. Dia berpendapat bahawa tak ada sebenarnya kelebihan antara sahabat-sahabat, sebab semua sama saja. Sedangkan jelas daripada hadis-hadis mana-mana kita baca pun memang Abu Bakar tu mendahului, diikuti oleh Umar. Jadi macam mana kita nak menafikan kelebihan yang ada di antara sahabat sama sahabat. Jadi sahabat tu memang lebih daripada tabi'in, dan sama-sama sahabat tu sendiri ada lebih antara satu sama lain. Ali juga merupakan salah seorang daripada sahabat-sahabat yang agung. Oleh itu kecintaan kepadanya adalah tanda kecintaan kepada Islam, dan pemusuhan terhadapnya adalah tanda kemunafikan. Kecintaan kepada Ali tidak bermakna melampaui batas, yang mana sifat ini terdapat pada sebahagian golongan ahli bid'ah. Sebahagian daripada golongan bid'ah ini sebagai contoh menganggap beliau maksum seperti Nabi. Syiah lah. Yang lain pula menganggap beliau lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ini popok Rafidah. Malah ada yang menggunakan sifat-sifat ketuhanan kepadanya seperti Rafidah Imamiyah,
Peringkat dulu Sabaiyah lah. Sabaiyah. Ni ajar sikit. Sabaiyah. Ganti hak Rafidah tu tukar kepada Sabaiyah. Perbezaan pendapat di antara para sahabat adalah hasil ijtihad mereka meskipun disebabkan oleh tipu daya golongan munafik. Mana golongan Sabaiyah ni sebenarnya, dia cuba mencetuskan peperangan antara para sahabat dalam peperangan Jamal dengan Siffin tu, berlaku pertemuan Ali dengan Aisyah. Dia ijtihad macam mana? Ijtihad dalam menentukan siapakah dalam menentukan orang mana nak utamakan, nak cari pembunuh Sayyidina Uthman sebagai khalifah pada waktu itu ke, ataupun nak melantik siapa jadi khalifah. Sama lah juga dalam peperangan Siffin ni, mereka sebenarnya sepakat dalam menentukan apa kerja nak buat, tetapi oleh kerana pokok Sabaiyah ni melihat hampir mereka tu dikenal pasti sebagai pembunuh. Bila mana siapa satu perekat mereka lihat sahabat ni, pihak Ali dan pihak Aisyah ni hampir nak berdamai, jadi mereka mencetuskan peperangan dalam keadaan tidak disedari antara satu sama lain. Dulu kita ada terjemuh satu artikel tentang hakikat sebenar peperangan Jamal. Satu lagi masalah tahkim. Asalnya kitab tu ditulis oleh Syekh Malullah. Syekh Malullah ni dia kaji banyak tentang Syiah, tentang sejarah. Kena cari mula artikel tu, artikel tentang hakikat sebenar peperangan Siffin dan juga peperangan Jamal. Jadi oleh kerana berlaku persengketaan ataupun pergeseran di antara sahabat ni, jadi tidak adil kepada kita ni untuk melabelkan mana-mana daripada sahabat ni sebagai munafik. Mana Pok Khawarij tuduh lalu Sayyidina Ali ni munafik kerana tunduk kepada tekanan. Dia tak boleh terima hukum Allah, kata dia. Jadi benci kepada sahabat ni adalah ciri khas golongan bid'ah. Ahlussunnah wal Jamaah menganggap lebih baik untuk menahan lidah mereka dan mengelakkan daripada menyalahkan mana-mana daripada mereka dalam perkara-perkara seperti ini. Maknanya pergeseran yang berlaku di antara sahabat tu, itu soal ijtihad mereka. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka. Siapa kalau mengikut Maulana kita kan, kita nak kata Ali betul, Muawiyah salah pun tak boleh. Mana kalau kita menentukan ni betul ni salah, mana kita berpihak. Jadi kita stand pendirian kitanya tidak memutuskan mana-mana pihak sebagai benar ataupun tidak benar. Cuma pendapat masing-masing. Sebab kita nak hukum, nak menilai mereka, kita tak duduk zaman mereka. Riwayat ada, tapi riwayat bukan dapat mewakili keseluruhan apa yang berlaku. Riwayat ni mengikut apa yang sampai kepada kita lah. Jadi tidak adil kepada kita nak menilai, menghukum mana-mana daripada mereka tu. Kemudian riwayat berikut ni, riwayat daripada Sa'd bin Abi Waqqas, yang mana hadis ni terkenal dengan hadis Al-Manzilah. Hadis ni terkenal dengan hadis Manzilah. Yang dijadikan dalil oleh pokok Syiah. Waktu ada dari nota 171 dah. Hadis ni dikenali sebagai hadis Manzilah yang dijadikan dalil oleh pokok Syiah bahawa Sayyidina Ali itu adalah pengganti selepas daripada Nabi SAW. Sebab Nabi kata kepada Sayyidina Ali, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Jadi pokok Syiah ni faham Sayyidina Ali sebaris dengan Harun. Sayyidina Ali sebaris dengan Nabi, sebab Nabi buat perumpamaan kalau Musa ke Harun lah. Maknanya kau jadi Harun, aku ni Musa. Jadi Musa Nabi, Harun pun Nabi juga. Musa pergi bermunajat, Harun jadi Nabi, pengganti, jaga Bani Israel. Jadi sama taraf lah. Jadi bila sama taraf, mereka kata jadi imam, pengganti pada Nabi. Bila sama taraf, kalau Nabi maksum, Ali pun maksum juga lah. Sebab itulah mereka kata, bimanzilah ni, mana sama taraf, sama kedudukan.
Jadi kalau Nabi maksum, Ali pun maksum juga. Orang lain tak ada lah guna ni. Itu dibuat dalil oleh puak-puak Syiah daripada hadis manzilah ini. Jadi hadis ni kita kena tahu latar belakang dia, iaitu yang pertama, pedoman daripada hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata ini kepada Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW berangkat untuk perang Tabuk dan menugaskan Ali untuk menjaga urusan Madinah semasa ketiadaan baginda. Jadi Sayyidina Ali sedih lah. Kerana tidak dapat pergi dalam jihad ini. Dan Sayyidina Ali kata, adakah kamu nak meninggalkan aku ni bersama dengan anak-anak dan wanita? Maknanya kelah aku ni kelah jaga orang tidur, jaga budak-budak. Sedangkan aku ni lagi perang. Sebagai respon kepada hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata yang dipetik di atas. Nabi berkata, taksir kau. Mana hal ini lebih kepada tasliyah. Lebih pada tasliyah. Seperti yang kita bicara daripada dulu lagi, Nabi tidak pernah menamakan mana-mana sahabat sebagai pengganti khalifah sesudah baginda. Dengan jelas. Baik Ali, baik Abu Bakar. Tak sebut. Poin yang kedua, ada pihak cuba menyimpulkan dari hadis ini bukti bahawa Ali adalah pengganti sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana secara langsung lepas daripada Nabi tu Ali. Tanpa terdahulu Abu Bakar, Umar, Uthman. Jadi mereka berujar bahawa Harun alaihissalam adalah pengganti Nabi Musa. Oleh itu Ali juga mesti dianggap sebagai pengganti yang sah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah umat Islam. Mana jauh pergi tu. Kalau semata-mata pengganti, betul. Sayyidina Ali ni pengganti Nabi ketika Nabi pergi peperangan Tabuk. Hak Nabi kata, taksirkah, tidak mahukah kamu menjadi seperti Harun yang menjadi pengganti kepada Musa? Yang ni ketika Nabi Musa pergi bermunajat di Tur Sina 40 malam tu. Jadi bila Nabi Musa balik daripada munajat, habislah tempoh. Tempoh naik dia tu sebagai pengganti kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pergi balik jawatan dia tu, jaga Bani Israel. Jadi samalah juga bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk, jadi suruh kuasa baliklah kepada Nabi. Itu maknanya sudut persamaan wajah syabah. Mengapa Nabi kata Ali tu seperti Nabi Harun. Jadi puak Syiah ni dia pergi jadi pengganti Nabi tak ada kan, maka automatik jadi khalifah. Maksum pula. Jadi erat panjang. Jadi kita tidak nafikan bahawa Ali memang jadi pengganti Nabi, tapi pengganti itu dalam tempoh sementara waktu Nabi pergi ke Tabuk. Disebabkan tanggapan inilah mereka mempersoalkan kesahihan pelantikan 3 khalifah pertama dan menganggap mereka bersalah kerana merampas hak Ali alaihissalam. Ini adalah salah faham yang jelas kerana penugasan Nabi Harun sebagai timbalan saudaranya hanyalah pengaturan sementara. Aturan sementara yang bertujuan untuk yang berlangsung. Sementara yang berlangsung ataupun sementara selama panjang itu. Sementara selama Nabi Musa hidup, dalam tempoh Nabi Musa hidup, Harun hanya menggantikan Musa ketika Musa pergi ke Tur Sina selama 40 hari. Apabila Musa kembali, selesai tempoh Harun sebagai pengganti. Begitu juga penugasan Ali untuk bertugas sebagai timbalan Rasulullah SAW semasa kempen ketenteraan Nabi SAW ke Tabuk adalah untuk tempoh ketika Ghazwah Tabuk ni adalah sementara semasa hayat Nabi. Tambah pula Nabi Harun tidak pernah menggantikan Nabi Musa AS kerana beliau telah meninggal dunia semasa hayat saudaranya. Maknanya Nabi Harun ni terlebih dahulu wafat sebelum daripada Nabi Musa. Sebenarnya Yusha' bin Nun lah yang mengambil alih kepimpinan Nabi Musa setelah kewafatannya. Bukan Nabi Harun dan bukan juga keturunannya. Jadi tak ada persamaan itu. Dari sudut itu tak ada persamaan. Persamaannya pengganti sementara. Bukan kata pengganti lepas daripada Nabi. Dan yang diganti lepas daripada Nabi ni, dia kena Harun tu mati lepas daripada Musa. Hak berlakunya Harun terlebih dahulu meninggal wafat.
Oleh itu, walaupun hadis ini ditafsirkan sebagai mengandungi janji ke khalifah ataupun janji khilafah Ali, namun tidak ada asas untuk mempercayai bahawa beliau akan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, tanpa ada orang lain yang menjadi pendahulu sebelum padanya. Jadi kita ahli sunnah ni terima Ali itu sebagai khalifah yang sah, tapi terdahulu sebelum padanya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Semua itu adalah khalifah yang sah mengikut iradat syariah Allah Ta'ala redha lagu tu. Menurut Maulana Safiur Rahman, Nabi Musa membahagikan jawatan-jawatan kepada Bani Israel atas perintah Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel ini dia ada 12 kumpulan kan. Jadi baginda mengkhususkan Nabi Harun dan keluarga Harun untuk menjadi pendeta, maknanya pemimpin agama. Sehingga upacara-upacara keagamaan seperti nazar korban dan lain-lain dilaksanakan melalui mereka. Mana pesing zaman dulu tu dia baginda. Mana kalau nak sembelih nazar, melih kambing ke, melih lembu ke, anak-anak dia jadi tukar jemelih. Hak nak jaga bahagia ni, bahagia air ke gapo ke, bahagia pasar ke, buat keturunan lain. Jadi Nabi Harun ni dari segi sejarahnya, keturunan itu jaga hak kerohanian untuk melaksanakan ibadat, maknanya pemimpin ibadat, mengetuai semaya, mengetuai nazar, mengetuai korban, keturunan Nabi Harun lah. Nabi Musa tidak memberi kepada mereka bahagian dalam kepimpinan dan pemerintahan duniawi. Yang memegang pemerintahan setelah Nabi Musa adalah Yusha' bin Nun, sedangkan kepimpinan agama dan ilmu adalah kepimpinan agama dan rohani semata-mata. Dan tidak memiliki bahagian dalam pemerintahan. Maknanya dia ada dah sikap, kita kata ada dah pembahagian dah. Orang lain kata sekular lah. Mana bahagia cara ke dunia ni tu ngulu. Cara ke atas sejid ni tu imam. Dah, dia bagi dah tu. Dia bagi. Jika yang dimaksudkan adalah kekalnya kedudukan yang disebutkan bagi Ali dan anak-anaknya, mana kalau kita terimalah Ali dan anak cucu dia ni sebagai pengganti Nabi, maknanya dia hanya pengganti dari segi kerohanian, keilmuan. Sebab kita tengok dalam sejarah sendiri. Sayyidina Ali sahaja yang menjadi khalifah. Kemudian lepas daripada Ali syahid, Hasan pergi jawatan. Hasan pergi pun sebentar. Serah pada Muawiyah. Lepas pada tu tak ada lah. Husain pun dia tak sempat memerintah. Cuma dia keluar pergi ke Kufah pada waktu tu. Tapi dibunuh oleh puak-puak Syiah yang khianat pada dia. Kemudian lepas pada tu Ali Zainal Abidin, Ali Badak. Kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, ahli ilmu. Ja'far Shadiq, ahli ilmu. Maknanya keturunan Sayyidina Ali ni lebih banyak kepada ilmu, ibadat. Maknanya lebih pada kerohanian. Maknanya kalau dilihat dari segi wilayah yang dikatakan sebagai khalifah ni, tak ada seorang pun daripada anak cucu Sayyidina Ali yang menjadi khalifah kecuali Hasan seorang, itu pun sementara, sekejap je. Jadi kalau nak terima juga kepimpinan kerohanian, keilmuan sahaja. Jadi atas dasar ini hadis tersebut tidak menjadi dalil atas wajibnya Ali menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Itu disebutkan oleh Maulana Safiur Rahman dalam Minatul Mun'im Syarhu Sahih Muslim. Lepas tu kalau kita kira sendiri, Sa'ab bin Abi Waqqah riwayat hadis ni. Tak. Pasal Abi Waqqah ni orang Syiah terima ke tak? Jadi Sa'ab bin Abi Waqqas tu kalau kira sahabat yang tidak disokong juga sebenarnya oleh kelompok Syiah. Jadi dia berujar dengan hadis ni dengan cara yang tidak adil mengikut kaedah mereka lah. Wallahu a'lam.